Assalamualaikum dan hai, bersama aku Sibopan dalam Sibopan Channel. So, hari ni aku kembali dalam membuat video. Dah lama tak buat video. So, video kali ni aku just nak buat perbandingan kamera antara peranti terbaru daripada Apple, iaitu iPhone 12 Pro Max dan juga iPhone 11 Pro Max yang mana flagship pada tahun lepas. Seperti kita sedia maklum, iPhone 12 Pro Max mempunyai kelebihan dari segi kamera, iaitu penambahbaikan, beberapa penambahbaikan seperti LiDAR dan juga sensor yang lebih besar, dan ia juga mempunyai sensor shift. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok perbandingan kamera kedua peranti ini. Untuk gambar pertama, kita boleh tengok perbezaan dari segi white balance kedua-dua phone ni. Apa yang aku boleh nampak, iPhone 12 Pro Max menghasilkan warna yang lebih natural berbanding iPhone 11 Pro Max yang mana menghasilkan warna yang sedikit warm ataupun kuning macam tu kan. So, kalau kita zoomkan sikit, kita akan nampak perbezaan yang ketara, terutamanya dari segi edge detection dua-dua peranti ni. Edge detection iPhone 12 Pro Max dilihat lebih kemas, di mana dia boleh blurkan pada bahagian yang patut blur, manakala iPhone 11 Pro Max macam biasa gagal sebab dia tak ada sensor LiDAR seperti mana iPhone 12 Pro Max dan iPhone 12 Pro. So, penting tak sensor LiDAR ni? Memang penting, terutamanya untuk edge detection gambar portrait. Yang kedua juga merupakan image portrait, dan apa yang aku boleh nampak, sekali lagi tona warna agak berbeza. iPhone 11 Pro Max dia macam kuning sikit, kurang natural sikit, dan edge detectionnya memang fail, terutamanya pada bahagian jari, celah-celah jari tu hampa tengok, dan juga di atas bahu subjek memang fail. Untuk image yang ketiga, sekali lagi image portrait. Kali ini indoor portrait, yang tadi tu outdoor portrait. So, apa yang aku perasan, sekali lagi tona warna yang berbeza. iPhone 12 Pro Max warna lebih natural, iPhone 11 Pro Max warna yang lebih warm. Dan kalau kita zoom, kita akan nampak iPhone 11 Pro Max struggle pada bahagian rambut tu. Memang agak struggle. Memang kita tahu bahawa fungsi LiDAR ni penting untuk edge detection. Gambar yang berikutnya ialah gambar yang memang sinonim dengan iPhone punya portrait, iaitu edge detection pada bahagian straw. Kita tahu bahawa iPhone sebelum-sebelum ni memang fail untuk gambar portrait straw, dan kali ini dengan adanya sensor LiDAR, ia berjaya menghasilkan image yang lebih baik dan dapat detect lah straw tu. Tapi dia dapat detect, not the best lah. Kalau nak dibandingkan dengan Google Pixel, memang tak boleh lawan lah. Tapi still ada improvement berbanding generasi sebelum ni. Untuk gambar seterusnya, apa yang aku nampak, tiada perbezaan yang ketara untuk kedua-dua image ni. Aku tak nampak pun ya perbezaannya. Cuma iPhone 11 Pro Max warna dia sikit pekat sikit, 12 Pro Max macam cerah sikit macam tu. Sama juga dengan gambar yang berikutnya, di mana iPhone 11 Pro Max warnanya agak gelap sedikit, manakala 12 Pro Max dia macam cerah sikit, tapi sikit sangat. Nak cakap terlalu beza tu tak. Kedua-dua image-nya detail, penuh dengan detail, dan memang bagi aku lebih kurang. Seterusnya ialah gambar zoom. Okey, iPhone 12 Pro Max mempunyai zoom digital sebanyak 12 kali, manakala iPhone 11 Pro Max mempunyai zoom digital 10 kali saja. Untuk gambar zoom ni, aku boleh cakap gambar ni memang noise gila. Memang kedua gambar agak teruk dan tak detail langsung. Bagi image ultra wide, iPhone 12 Pro Max mempunyai kelebihan, di mana ia mempunyai fungsi deep fusion pada lensa ultra wide, manakala iPhone 11 Pro Max tidak mempunyai fungsi tersebut pada lensa ultra wide. Dan hasilnya seperti yang kita boleh lihat, hasil gambar daripada lensa ultra wide iPhone 12 Pro Max dilihat mempunyai dynamic range yang lebih baik, detail yang lebih baik, terutamanya detail pada bangunan, pada dinding bangunan tersebut, dan sememangnya mempunyai distortion yang agak kurang. Bagi gambar selfie, tiada perbezaan signifikan yang boleh dikatakan.
apa yang aku boleh nampak ialah sedikit perbezaan dari segi white balance, di mana baju subjek agak kuning pada gambar iPhone 11 Pro Max, dan warna kulit pun sama, sedikit kuning. Tapi dari segi detail dan selainnya tiada perbezaan yang signifikan. Imej seterusnya memperlihatkan imej portrait pada keadaan kurang cahaya. Apa yang menarik pada kamera iPhone 12 Pro Max ialah ia mempunyai fungsi night portrait, manakala iPhone 11 Pro Max tidak mempunyai fungsi tersebut. Fungsi ini hanya terdapat pada white portrait dan tidak terdapat pada telephoto portrait. So dari segi distortion, yes, memang akan ada. Tapi hasilnya dibandingkan dengan 11 Pro Max, ia lebih detail, kurang noise dan mempunyai julat dinamik yang sedikit baik. Bagi imej night mode pula, kedua-dua peranti dilihat cemerlang, mempunyai dynamic range yang baik, mempunyai detail yang cukup baik. Dan di sini aku tidak dapat melihat sebarang perbezaan yang ketara. Apabila beralih ke lensa ultra wide, di sini kita akan lihat perbezaan yang amat ketara, di mana iPhone 12 Pro Max mempunyai fungsi night mode pada lensa ultra wide berbanding iPhone 11 Pro Max yang tidak mempunyai fungsi night mode. Namun kalau kita lihat dengan lebih detail, fungsi night mode pada kamera ultra wide iPhone 12 Pro Max mempunyai noise yang cukup tinggi. Ia kerana menggunakan kamera ultra wide yang agak lebar. Kalau dibandingkan dengan Huawei Mate 40 Pro, Google Pixel 5, ia mempunyai sudut kelebaran yang agak kurang lebar. So dia kurang distortion dan kurang noise, dan ia menghasilkan imej yang lebih detail. Seterusnya lagi ialah gambar night mode, dan kita boleh lihat perbezaan white balance antara kedua-dua peranti. Namun perbezaan tersebut hanyalah sedikit, di mana iPhone 11 Pro Max menghasilkan gambar yang sedikit kuning, namun kedua-dua peranti menghasilkan imej night mode yang cukup cemerlang. Beralih pula kepada kamera ultra wide, seperti yang aku dah cakap sebelum ni, bahawa kamera ultra wide iPhone 12 Pro Max mempunyai fungsi night mode dan ia menghasilkan perbezaan yang cukup ketara. Dan yang terakhir ialah imej selfie. Bagi kamera selfie, iPhone 12 Pro Max mempunyai fungsi night mode. Tapi bagi aku ini adalah satu gimmick, kerana hasilnya memang agak mengecewakan, dan aku rasa aku takkan guna pun night selfie ni, memang agak teruk. Okey, itu saja apa yang aku boleh kongsikan untuk perbandingan kamera kedua-dua peranti ini. So, adakah berbaloi untuk hampa upgrade daripada 11 Pro Max ke 12 Pro Max? So, menurut gambar tadi memang ada sedikit perbezaan, tetapi ia bukanlah perbezaan yang ketara. Bagi pendapat peribadi aku rasa tak perlu daripada 11 Pro Max ke 12 Pro Max, sebab mungkin akan ada upgrade yang lebih signifikan pada siri iPhone 13 nanti. So, tak payahlah upgrade, kekalkanlah yang mana guna iPhone 11 Pro Max tu, just pakai, just enjoy. Hampa dah ada night mode, walaupun tak ada ultra wide night mode. Ada some deep fusion pun dah ada, walaupun deep fusion 12 Pro Max ni ada sedikit lebih better. Itu saja daripada aku. Nantikan video seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe Sibopan Channel. Bye.